Assalamualaikum, salam. Isnin 9 Mac 2020, sekarang jam 3.11 petang. Jadi sementara melayan perasaan ni, apa kata kita sambung lagi belajar bersama-sama. Okey, hari ni saya nak buat yang apa yang nampak ni ya. Saya nak buat label di atas, label di bawah, dan juga beberapa perbezaan color, cara panjang dan cara mudah. Okey, macam biasa kita pergi pada depan skrip. Saya nak buat label pelbagai, namakan dia, dan overlay through. Okey, jadi saya gunakan rangka untuk buat label macam biasa. Kita namakan dia label candle, sama dengan, jadi kita kena buat label.new kan label.new dalam kurungan. Jadi saya nak gunakan bar index yang pertama, index mana candle yang terakhir, dan saya buat dulu high, dan juga teks dalam ni kita tulis teks. So teks nanti boleh buat apa-apa sajalah. Okey, betul. Pastikan indent, gerak ke depan. So kita buat color sama dengan color blue, koma. Lepas tu kita buat text color, text color sama dengan color white. Okay, koma. Style sama dengan label.styla_label_down. Okey, cukup. So kalau saya tambah kat chat, dua. Okey, dua ni saya kata indent tadi tu. Kita tambah pada chat. Jadi kita akan dapat, sebab kita bagi arahan kat sini, buat label pada setiap candle ni yang terakhir pada kedudukan high dia, dan teks yang kita nak letak adalah teks. Lepas tu color dia color blue, teks color white, style label down. Okey, ini simple kalau kita nak buat label. Okay. Katakanlah kita nak buat sedikit cerita. Contoh, macam kalau kita nak buat color ni, kita kata color blue. Okey, kalau kita kata kalau close lebih besar daripada open, tanda soal, dan color blue. Kalau tidak, kita buat color.red. Okey, maknanya kalau close lebih besar daripada open, color blue, juga color red. Selain daripada itu, color red. Jadi kalau kita tambah, kita akan nampak close lebih bawah, mana candle bullish lah. Label tu warna biru, kalau kata selain daripada tu warna merah, dan warna merah. Okey, untuk yang ini bukan, kalau ikutkan option macam ni, kita buat yang dia lebih kurang macam if statement. Cuma ada dua pilihan saja. Maknanya kalau kita buat close lebih besar dari open, color blue. Selain daripada itu, color red. Untuk fine script, kita boleh tambah lagi. Kalau nak, tadi macam ni ada dua pilihan saja, kita boleh tambah lagi. Kalau nak tambah lagi, kita boleh buat close. Kalau close lebih rendah dari open, kita buat color merah, color red, dan selebihnya kita buat color green. Okey. So kita ada tiga pilihan sekarang ni. Kalau close lebih besar open, color blue.
Dalam masa yang sama kita boleh tambah lagi menggunakan format yang begini. Close lebih kecil dari open, colorkan merah, dan selebihnya kalau tidak ada cukup syarat ni, kita buat color green. Dan kalau kita tengok, tambah ke carta. Okey, maka jadilah begitu. So maknanya kalau kata bullish biru, yang mana select bearish, candle yang close lebih rendah daripada open, warna merah. Selain daripada tu kita warna hijau. Kalau perasan, kita cuma buat pada satu garis ni je. Dia punya ni, tak perlu lagi kita buat if else. Okay. Simple. Tapi kalau nak buat cara macam ni, close open, yang ini cara yang kita buat di atas ni pun sebenarnya boleh diguna pakai untuk teks ni juga. Di bawah ni, kalau kata kita buat teks bawah ni, kita copy, saya copy paste lah. Boleh buat. Jadi teks tu nanti pun akan memang tak nampak lah. Sebab teks tetap ni jajak. Yelah, kita buat sama-sama color tadi kan. Memang tak nampak color lah. Okay. So kesimpulannya, kita boleh gunakan variable color ni, dan kita boleh buat if segment dalam ni, dan kita boleh buat bukan setakat dua sajalah. Macam tadi kalau tak boleh color blue, terus warna merah kan. Kita boleh tambah lagi. Kalau nak tambah lagi, kalau ada lah variable apa-apa, ataupun dia punya syarat-syarat dia, tambah lagi panjang. Dan yang terakhir, pastikan kena tinggal macam else lah, apa yang selain daripada yang kita dah pilih ni. Okay. Untuk memudahkan tulis-tulis ni, kita boleh buat juga memudahkan kerja lah nanti, sebab kita boleh buat variable, dan variable ni boleh diguna pakai bila-bila masa. As long dia kena letak dekat paling atas lah, sebab fine screen dia baca line by line. So bull, close lebih besar dari open. Jadi kalau kita buat bear, close lebih rendah dari open. Okay. Dan doji, katalah doji lah kan, close sama dengan open. CLOSE sama dengan open. Bila kita dah buat macam tu, jadi kita boleh ganti terus. Bull, gantikan kat sini. Bear ni kita gantikan dekat sini. Dan selain daripada tu tak payahlah kot kan? Tak payahlah. Jadi kalau tambah balik dia tetap keluar juga. Okey, tadi kita buat untuk label punya color saja. Macam mana kalau kita nak buat untuk style? Boleh tak buat? Boleh. Label, style label ni pun kita boleh buat sama macam format di atas ni. Jadi katalah kita buat bull, tanda soal. Kalau betul dia bull, sila buat label down. Okey. Tu. Kalau kata dia bear, tanda soal, kita buat label up. Label up. Dan selain daripada tu, kita boleh buat, kita kata sila buat label style underscore label, apa nak buat center kot. Okay, right. Dah nampak bentuk label dia berbeza, nampak kan? Dah berbeza kan? Bezalah ni. Nampak ke? Doji dah jadi bentuk center, text dah jadi label down, yang ni dah jadi label up. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat menggunakan pakaian ni? Atas ni pun kita boleh buat. Ni contoh high ni kan, kita boleh bagi arahan juga. Sama juga macam yang kita buat kat bawah tadi. Katalah bull, sekiranya bull, letak label dia dekat high. Okey. Lepas tu kalau bear, tanda soal. Sebab kita nak merah ni duduk kat low dia, kita kata letak kat low. Dan selebihnya kita letak dekat try high jugalah. Okey. Padam, saya tambah. Okey. Nampak? Dah jadi. Nampak
nampak berbeza lah kan. Ini kita bagi tahu kalau kata dia close lebih rendah daripada open, buat text label up dan duduknya di mana, di low candle. Okay. Apa lagi kita boleh buat? Even perkataan text ni pun kita boleh buat juga sama. Bull, kita kata kalau sekiranya bull, tulis perkataan up dan tanda soal. Ni next. Kalau kata bear, sama dengan kalau bear kita buat text down, dan selebihnya kita kata dia tag doji lah. Selain daripada tu doji lah. Okay. Tambah lagi pada chart. Kalau tak ada error, so kita akan nampak up, ni doji, ni down, up, down, up, down, up, down, doji. So itu saja. Walaupun kita nampak macam benda ni berbeza, berbeza dia punya bentuk dia, tapi cara kita buat kod ni, line dia cuma banyak ni je. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 line saja. Jadi tak perlulah kita buat macam selalu kalau kita buat programming yang normal, yang biasa kita buat if close lebih besar dari open. Lepas tu kan kita nak buat dia punya statement dia. Lepas tu kan kita kena buat if lagi. Lepas tu kan if else lagi. Dia tak perlu banyak kod, tak perlu banyak line. PineScript dah menyenangkan kita lah. Saya rasa bukan PineScript ni, dia PineScript ni lebih kepada dia macam JavaScript juga kot. Mungkin saya tak pandai JavaScript, tapi saya dah tengok macam sama lah. Sebab saya based on PHP, saya nampak lebih kurang sama macam PHP lah, cuma ada beberapa benda yang dia tukar sikit. Okay, itu saja untuk hari ni. Ceritanya saya nak bagi tahu hari ni yang kalau kata kita ada condition color dengan kita boleh buat if statement dia kat dalam ni, bukan sekat dua pilihan saja, kita boleh buat banyak-banyak pilihan. Tapi dalam pastikan yang terakhir ni jangan tinggalkan. Mesti ada tanda titik bertindih dan tinggalkan. Maknanya else lah yang terakhir. Kalau kata bull, buat color blue. Kalau bear, buat color ni. Kalau kata kita nak buat apa lagi color ke, nak bagi apa nama pun, tapi yang terakhir pastikan tutup dengan titik bertindih dan juga bubul lah. Dia punya yang terakhir punya apa yang kita buat. So kurang macam ni kan. Kalau saya buang doji ni, dan dia akan keluar error nanti. Dia macam tak habis cerita. Dia katalah bawah ni kan, punca line mismatch input expecting titik bertindih. Itulah. Jadi kita letaklah, kena ikut syarat dia. Komputer ni dia bodoh. dia ada bahasa pengaturcaraan dia. Dia bodoh, dia bukan macam kita. Kalau kita kata bodoh lah kau, ataupun kita kata hidup kau lagi ya. Kita kalau dengan kawan cakap macam itu, kawan faham kan? Tapi kalau orang luar, dia tak berapa nak faham. Kata macam kasar sangat mamat ni. Komputer kalau kita salah letak kod, dia langsung tak tahu. Walaupun benda tu simple, cakap alamak, takkanlah pasal titik bertindih ni tak ada pun kau tak boleh nak run lah. Dia tak boleh. Dia memang syarat dia. Even yang indent ni pun macam tadi ni kan, dia tak bagi. Dia kena ikut syarat dia. Tu memang, tu saya kata komputer ni bodoh. Dia cuma ikut je arahan kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kalau ada idea lagi apa pun nak buat, saya akan sambung lagi lah. Assalamualaikum dan bye-bye.